Okay, keluar tak kat screen yang teacher share? Luar teacher. Keluar Okay, sekejap. Okay, ni soalan yang teacher minta student buat kan? Betul tak? SPM 2005 soalan nombor 4. Dan satu lagi 2004 soalan nombor 5. Sekejap teacher double check. Mana ni muka surat 5. Yes, yang ini lah. Okay, so pada yang hantar tapi jawapan macam ada yang pasti tak pasti, dan ada juga dia hantar tapi dia tak pasti jawapan tu pun tak apa, tak ada masalah tak ada kata hantar homework kena complete answer yang betul, tak ada juga. As long as you hantar memang dapat markah lah. Kalau dengan teacher senang je, you hantar homework memang dapat full mark. Tak ada certain cikgu kan dia macam full mark macam banyak sangat lah, so kita bagi sikit lah 18 ke apa. Kalau dengan teacher you hantar, you ikut apa yang teacher minta, you bagi, memang dapat 20. No argument, tak ada objection, memang teacher akan bagi. Okay so untuk soalan macam ni, kalau siapa yang rasa boleh buat, so mungkin dia dah boleh menjawab SPM lah sikit-sikit kan. Okay, bagi soalan ni, so table 4 shows the positive and negative ions in 3 solution. Okay, kalau tak clear soalan teacher kita Okay, so bila dia kata positive and negative, kita nak panggil nama lain untuk positif dengan negatif ni apa? Terus tanya dah soalan. Saya bagi buku ni. Positive ions tu apa? Negative ions tu apa? Dalam terms chemistry. Mana buku kitab amalan ni? Kitab amalan student teacher ni. Sekejap ya. Kejap saya cari. Aduh. Cuba kat sini lah. Okay, hari ni 31 bulan 10 kelas 4L. Okay. Siapa nak bagi jawapan kat teacher? Positive ions untuk terms chemistry apa kita panggil? Cat ion. Tak ada. Tak ada. Cat ion. Okay, Lutfi okay, good. And then satu lagi, negative ions. Nama apa? Negative ions panggil apa? Ion. Lutfi ingat tak? Negative ions panggil apa? Term apa dalam chemistry kita pakai untuk negative ions? Anion. Anions. Okay. Thank you. Inilah positif. Nama dia cation. Negatif, nama dia, term yang kita pakai adalah anions. Bukan anion jangan ya. Okay. So inilah ni positif cation ni mestilah positive charge. Kalau negatif mesti negative charge. Okay. So ni soalan pertama. What is another name for a positively charged? Kita tanya terus soalan yang sangat basic. Okay, nama untuk positively charged ions adalah cation. Okay, yang tak hantar tu, Lutfi tak hantar lagi kan? Lutfi Sadin, dia dah hantar lagi. Alright, so name the ions in copper sulfate. Allahu Akbar. Allah Akbar. Soalan dia mudah sangat Name the ions. So dalam copper sulfate ni ada ions apa? Kan ini adalah ionic compound ni. Tak tahu ionic compound. Macam mana kita tahu? Kita dah biasa dengan periodic table. Sepatutnya copper ni metal, sulfate ni non-metal. Okay, and then dia ada different charge. Okay, so kalau pada student yang tak tahu charge dia, memang takkan dapat full mark lah. So copper to sulfate. Copper ni Cu2+. Sulfate. Kita dah biasa dah dengan sulfate ni. Sebab kita dah belajar banyak dalam acid and base tu. Sulfuric acid, sulfate salt. Tapi macam mana ions dia? Okay. Kalau dia kata name kan, copper to ions. Oh, okay Oh, teacher faham lah. Copper to sulfate solution. Oh, solution.
Okay, tapi dia kata name kan. So you tak boleh buat simbol. Kena buat gini. Copper 2 ions. Kenapa gini? Salah ni. Dia salah bagi ni. And hydrogen ion. Nanti teacher beritahu kenapa. Okay, so let's sambung. Sulfate ion. Ni buat koma lah. And hydroxide ions. Okay, kenapa ada hydroxide dengan hydrogen tu? Okay, tengok sini Okay, copper sulfate. Senang you tahu dia ada Cu2 plus dengan sulfate ions. Yang ini selalu akan tinggal kan. Kalau tak ada, silahlah sebab dia satu markah. Solution. Kalau solution maksud dia aqueous. Bila aqueous ada water. Bila ada water, so adalah H plus dengan OH minus daripada water tu lah. So siapa yang tak lengkap tu you completekan je lah. Okay. So next. Write the formula for sodium sulfate. Formula. Kalau formula dalam chemistry simbol. Simbol. Okay, so buatlah sodium sulfate. Na2SO4. Kenapa dapat macam ni? Sebab Na plus SO4 2 minus. And then you cross charge dua ni. Cross that's why dapat Na2SO4. Okay. Alright, so dia bagi D. D when 10 cm cube of 0.15 mole per dm cube. Sodium sulfate solution is added to excess lead 2 nitrate solution, a white precipitate form. Okay, so pergi kat soalan pertama dia, write the chemical equation for the reactions. Ambil ni, is added tu react lah dengan lead 2 nitrate. So siapa yang dah mahir, memang bonus lah untuk you. So the chemical equations, reactant dia apa? Kan? So yang ni, lead 2 nitrate, PbNO32. Yang ini yang teacher rasa mungkin ramai tak tahu lagi charge dia yang kena buat kurungan. Kenapa ada kurungan? So ni better dapatkan lagi macam tak nak ada space. Sebab dia adalah compound kan, satu compound yang sama. Jangan bagi nampak space. Lagi-lagi kalau buat gini. Woi, jauhnya. Dapatkan soft tu. Okay. So dapat apa? Okay, siapa nak bagi tahu kat teacher dapat apa produk dia? Sodium sulfate react dengan lead nitrate dapat apa? Dapat. Tak ada nak cuba? Tak ada nak cuba? Nanti teacher update markah korang. Saya teacher. Boleh Nasir. Ya. Sodium nitrate dengan lead sulfate. Yes, betul. Sodium nitrate dengan lead sulfate. Ni. Sodium nitrate, lead sulfate. Okay, and naik sikit. NaNO3. Sebab apa nano tu je? Nano 3 gitu kan? Na plus dengan nitrate. Macam tu. You cross memang tak ada apa kurungan lah kat situ sebab dia satu dengan satu. Okay, tambah PbSO4 sebab Pb2 plus dengan SO4 2 minus. You cross and then simplify 2 dengan 2 tu dapatlah 1 dengan 1 kan. So PbSO4. Tapi chemical equations dia markah dia dibagi 1 plus 1. Satu markah untuk reaktan yang betul dan produk yang betul. Satu lagi markah adalah untuk balancing. So ini tak balance lagi, letak 2 sebab sodium ada kat sini 2, tak 2. So ni balance lah. Okay. So kedua, describe the chemical equations. Kita pernah belajar ni sebenarnya. Kita belajar dalam qualitative and quantitative of chemical equations. Macam mana nak sebut. So dalam SPM dia tanya macam ni. Dia tak sebut qualitative dengan quantitative kan. So macam mana nak buat macam ni. 1 mole based on chemical equations kat atas ni. Sebut depan ni tak ada apa-apa kan. So kita assume dia 1 mole of apa dia? Sodium sulfate
Ni kena eja, semua kena eja. Sorry, sodium sulfate ke sodium nitrate? Silap sini. Sodium nitrate. Kan, sodium nitrate kan? And, alamak silap lah teacher. Sodium, terbalik. Betul lah. Apa aku ni? Lol. And, betul lah ni. Okay. Sodium sulfate. Sulfate. 1 mole of sodium sulfate react. Kalau yang plus tu, plus ni dalam perkataan kita buat react lah. React with dengan siapa? Depan lead nitrate tu ada apa? Tak ada apa-apa kan? So dia 1 mole. 1 mole of lead. Ini lead ni ada Roman. Sama juga copper. Kalau you buat lead nitrate tanpa Roman, salah. Tapi tak apa, you lama-lama akan biasa. Sekarang macam aduh hai. Nak kena ada juga ke? Yes, kena ada sebab lead ni adalah transition element. Sebab tu dia kena ada Roman. Sama macam copper. Kalau you nak buat dalam bentuk ejaan, copper 2 ni kena ada. Kalau tak ada jadi salah. Okay, tak apa, yang itu masa form 5 nanti teacher akan bagi penekanan lagi lah. Okay, so 1 mole of lead 2 nitrate to produce. Ni arrow ni pula kita gantikan dengan to produce. 2 mole. 2 mole of sodium nitrate. And ini plus ni bukan react dah, dia dah jadi produk. So produk dia yang plus tu kita gantikan dengan and lead. Ini sebab ni PB kan, lead 2 sulfate. Okay, salin and 1 mole. Teacher pun tertinggal. 1 mole. Kita kena ada value dia sebab dia ni bila describe dia kena ada kuantitatif. Kalau tak ingat balik, pergi balik kat chapter 3 part yang itu. Kuantitatif menunjukkan nilai mole tu. Kuantitatif. Nilai ni kena ada. Ni pun kena ada. Dan kualitatif tu kita kena sebut reaktan yang terlibat. Ini. Okay, so next soalan dia tanya name the white precipitate. Okay, macam mana nak tahu white precipitate ni? Tengok pada produk yang terhasil tadi. Produk yang terhasil lagi ni dengan ini. Siapa yang insoluble salt? Okay, ni soalan ni. Siapakah insoluble salt? Siapa insoluble salt? Sodium nitrate ke lead 2 sulfate? Zaim ke? Amar ke? Hazim ke? Yang boys ni senyap. Adriana, Yasmin ke nak jawab? Yang mana insoluble salt? Yang you hafal PCB, suka PCB, Cik Pah. Sodium nitrate ke yang insoluble? Adakah lead 2 sulfate yang insoluble? Khalif ke Mikael? Makin hujung-hujung ni makin banyak. Diam je. Cepat. Lead 2 sulfate itu. Ya, apa dia, Lead 2 sulfate insoluble. Yes. Tengok Ain dah jawab dah. Inilah dia. Sebab kita hafal tahu, suka PCB. So P ni lead. So lead sulfate ini ada insoluble. Kalau dia kata name, tak boleh buat dalam bentuk chemical formula dia. So kena menulis nama dia lead 2 sulfate. Okay. So yang 4 tu pula. Yang 4 ni teacher akan buat, teacher akan bagi kat group kot. Sebab teacher tak kira lagi. Ini kita ni hold dulu nanti teacher tulis calculation teacher sendiri, nanti teacher post kat. Teacher dah bagi jawapan dah, tapi still lagi tak hantar homework. Tak tahu nak kata dah tu.
Okay, so itu sahaja untuk soalan SPM ni. Bentuk dia macam ni lah lebih kurang. Simple sebenarnya, simple. Dia tak sesusah macam trial MARA trial SPM RSM lagi susah daripada SPM. Okay, dah kita habis kat situ. So sekarang apa nak kena buat? Hari ni kita dah masuk chapter yang baru. Dah habis dah chapter 6 hari tu. Yang mana ada masalah lagi tu, pergilah tengok balik video-video yang teacher post tu. Okay, sebelum nak pergi pada apa yang kita nak belajar hari ini, you tengok kat sini berapa banyak yang kita kena belajar. Dia sebenarnya pendek, tak sepanjang macam SEM base. And then dia banyak graph. So graph tu sebenarnya membantulah untuk kita dapat markah. And then dia ada pengiraan di atas graph tu. Berdasarkan graph tu dia ada pengiraan. And then dia ada juga explanation sikit. Tapi sebenarnya explanation tu benda yang sama. Dia tak ada macam sekejap macam ni, macam SEM base tu adalah test pocket ion lah. Dia banyak benda. Tapi ini based on benda yang sama je. Based on factor tu, 4 factor yang kita belajar nanti. So pasal tu je yang kita akan cakap. Okay. Alright, so kita pergi teacher nak buat nota sikit. Nota sikit lah sebabnya pendek je kan untuk chapter ni. Nak belajar tentang apa. Yang ini wajib, nota ni wajib ada dalam buku chemistry awak nanti. Mungkin tak tahu bersemuka, mungkin bukan tahun ni ataupun bulan 1 memang bulan 1 memang dah bersemuka sebab ada final exam kan. Tahu kan final exam bulan 1. Okey Kalau kosong buku tu, nahas le anak-anak ni. Okey. Pergi kat sini. Reaction. Buat awal sikit lah. Gitu. Okey, so apa nak kena belajar ni? Tak nak belajar apa-apa teacher, engkau awak lah. Tapi teacher nak belajar ni definition. Definition. Yang benda penting ni teacher highlight ni Okay, apa lagi nak belajar? Sinilah kot. Di sini calculation. Atau determine lah, determine okay, so dia ada sini factors. Okay, then collision theory. Collision theory ni based on factors. So dia tak, so dua ni berkait dua ni berkait. Dia tak lari dua tu. So dia satu je. Okay, dia tak ada yang beza sangat. Okay, definition tentang apa? Definition ROR. Ni memang penting unit dia. Unit pun kena tahu. And then okay, calculation. So calculation ni pula tu je sampai definition. Adalah lagi nanti kita belajar adalah panjang ni secara surface lah Okay, calculation tentang apa? Dia ada 3. 1, 2, 3. Soalan SPM suka tanya overall ROR. ROR ni rate of reactions tapi dalam exam jangan buat ROR. Ni teacher buat ni sebabnya tak nak ija panjang sangat, nak cepat. Okay, then apa lagi dia akan tanya? Average. ROR. Okay, satu lagi yang dia akan suka tanya instantaneous. Instantaneous ROR. Itu ada 3 benda lah dalam calculation tu. Kena kenal ayat tu. Tak apa, yang itu nanti. Okay, ni secara surface dia. So factor ada berapa? Factor. So dah belajar calculation, kita pergi kat factor yang memberi kesan kepada tingkat balas kimia. Apakah kesan-kesan kita kan? Macam kita dah belajar banyak sangat benda yang kita dah belajar banyak sangat chemical reactions kan. So apa yang akan menyebabkan reaction tu jadi lambat? Apa cara kita boleh mempercepatkan reaction tu? Dia ada 4 faktor. Dalam buku dia ada bagi 5, tapi dalam syllabus yang baru hanya 4 sahaja. Size of solid reactant. Apa ni? Reactant. Okay.
Kedua, concentration of solution. Ketiga, temperature. Keempat, catalyst. Macam tu. Okay. So collision theory nak cakap pasal siapa? Cakap pasal faktor juga. You salin balik. Pasal faktor juga. Teori pelanggaran. Dia ada tambah sikit ayat je. Tapi still dalam konteks yang sama. Ni dia. Salin. Yang ni letak dalam buku. So itu sahaja kita belajar untuk tajuk ni. Okay. Cuma penekanan akan diberikan kepada cara nak lukis graf, calculation dan cara nak explain collision theory. Collision theory jangan risau, handout teacher memang bagi sebiji skema. So apa yang tu lah. Okay. So lihat sini. Kita nak mula belajar 7.1 dulu. Untuk hari ni 7.1 tapi tak sepenuhnya pun. Kita belajar sikit-sikit. Okay. So dah ready ke? Ready ke belum? Dah. Ready Dah. teacher. Ke ready nak tidur? Okay ni, sini. Okay, kita start 7.1 determining rate for fractions. Teacher bagi tahu, kalau you rasa NCNB you macam perlukan masa, tak apa. Tapi kalau rate coefficients ni, kalau you memang otak kira-kira dan suka buat graf, fizik punya orang, so better you score tajuk ni. Tajuk ni memang soalan SPM suka tanya. Acid base pun suka tanya dalam essay. Yang ni dalam calculations punya part lah. Okay. 7.1 determining rate of reaction. Okay. Ni basic sikit. Basic je. So hari ni teacher akan pergi kat sini. Yang ini sikit je. Yang solve numerical problems tu kita hold dulu sebab ada melibatkan graf. Okay. So, classifications of rate coefficients, tindak balas kimia. So, tindak balas kimia ni dia melibatkan fast reaction, dia ada dua. Satu fast reactions ataupun slow reaction. Soalan aku tanya ini, contoh-contoh fast reaction, contoh-contoh slow reactions. Kadang-kadang dia minta kita buat table ke ataupun dia tanya kita listkan fast reactions dengan slow reactions ke, you nak buat table ke, tu pun boleh. Okay, so apakah tindak balas yang cepat, apakah tindak balas yang slow? Okay, macam mana kita nak tahu tindak balas tu cepat? Okay, ni perlu take note take note dulu kat mana-mana. Okay. Contohlah soalan tu bagi awak list, lepas tu dia suruh awak tentukan mana satu fast reaction, mana satu slow reaction. Macam mana kita nak kenal pasti? Untuk fast reaction, dia akan mengambil masa selama second, saat, minit, hours. Okay, mana-mana reactions, kita boleh fikir logik lah kan. Mana-mana reactions yang boleh berlaku dalam masa saat, dalam beberapa saat, dalam beberapa minit, pun dalam berapa jam, considerkan dia sebagai fast reaction. Okay, so contohnya dia contoh kat kita fireworks mercun tu kan kerja dia tu esok baru dia meletak kat langit tu. Tak. Nak raya ni. Lepaskan kat langit. Esok kau ada untuk ke tak? Tak logik tu kan. Okay, pakai. Okay, electric cell pasang bateri ada ke lusa baru nak menyala? Tak kan, pasang bateri terus menyala lah. Kau pakai bateri dah core. Okay, so yang ini pula. Ignition switches ni awak tak tahu fast reaction of gas. Ada tak mak awak duduk dalam bulan? Kenapa mak mesti? Kenapa tunggu menyala? Tak ada. Dia mesti terus menyala. Melainkan ada gas. Okay. So combustion gases. Ni contoh lah. Ada lagi contoh lain. Macam mana kalau anda lah contoh yang aku teks. Macam mana nak consider fast reactions, awak tengoklah pada reaction tu. Selalunya yang kita tahu. Apa dalam masa berapa saat ataupun jam tu, itu adalah fast reactions lah. Okay, slow reaction. Ni mudah. Slow reaction. Slow tu nak consider macam mana? Slow tu kalau dia hari, month,
dia hanya tulis date saya cakap tentang reaction. So kalau reaction tu mengambil masa banyak hari, lebih daripada 24 hours lah, month ataupun year, kita panggil slow reaction. So ini adalah contoh-contoh yang mana kita consider dia sebagai reaction. Boleh tengok ni, sebabnya selalunya contoh ni diambil daripada buku. So clear kat situ, Salin tak pastilah sebab tak tahu. Tapi yang ni saya dah tahu Okay. Alright, saya nak bagi tahu penggunaan term yang penting. Rate of reaction, ada benda yang kita kena stress out lah. Stress on that lah. Okay. So pergi kat sini. If a reactions occur quickly, reactions tindak balas ini berlaku. Right? Reactions ni kadar. Bila dia kadar tindak balas. So if a reactions occur quickly, kadar balas tu apa? Pada so nak kena guna ni high. Jangan cakap of reactions increase tak boleh, bertambah boleh. Apa yang ada dalam nota ni itu ikut sekarang ni, increase tak boleh. Apa lagi selalu pakai long tak boleh. Rate of long salah. Rate of reactions is increase boleh. Quickly ni boleh dengan apa yang equivalent meaning quickly ke fast kan. Okay. So kalau ni reactions pakai inilah. Ada tindak balas kena pakai high ataupun low. If reactions occur slowly, reaction berlaku secara high, rate of reaction kadar tindak balas dia is low. Ni slow, ni low, ni slow. Okay, so teacher pun buat kat sini. Soft reactions yang kita belajar tadi, kalau you dah rasa ayat ni, kita nanti pula. Itu reaction. Kalau reaction sama ada dia slow atau fast. Fast ke, ikutlah selain awak. Fast reaction atau slow reaction. Pakai word yang dicebur ni. Kalau nak pas time taken, kita pakai long atau short. Panjang dia ataupun pendek sahaja masa tu kena betul. Gitu pula rate of reactions pula. Awak tiba-tiba nak pakai long rate salah. Tapi nak pakai increase rate of reaction salah. Slow rate of reaction. Okay, so increase dengan low tu dia dalam Polish Buri. Jangan kira lagi. Tengok sini. Rate ni kadar. Kadar tu dia je low ataupun high. Okay, kalau reaction slow ataupun fast lah ni, of reaction is low. Reaction is low. Nanti tengok so ni nak belajar English teacher. Tak, kita nak belajar kita guna okay, terus sekarang ni base kat situ. Sekarang kita dah pergi ke maksud rate of reaction. Sekejap lagi akan buat dia nak teacher yang cakap je meaning of rate of reaction. So kena wajib hafal ni. Tapi cara jawab pun ada cara jawab, nanti kita pergi kat soalan lah. Okay, rate of reaction. Okay, inversely ini sebenarnya penerangan dia dalam soalan pun. Okay, inversely proportional to the time taken for the reaction. Apa yang reti fizik ni mungkin faham. Okay, apa? Okay, directly proportional to 1 per time taken for the reaction. Okay, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kalau maksud inilah. Ni ayat fizik kan? Graf. Kalau reaction RO in time taken dia rendah, cepatlah. Faham tak? Kalau inversely proportional ni dengan directly proportional ni macam ni. Inversely proportional to the time taken, ni maksud dia. Directly proportional to 1, ni maksud yang sama. Tapi apakah maksud ayat ini? Maksud dia adalah kalaulah rate of reactions tu meningkat, kan, cepat tindak balas. So maksudnya masa yang diambil tu adalah pendek. Faham?
Kalau ROR dia lambat, so time taken dia long lah. Kalau waktu ini macam tak faham kan? Panjang lah. So dia berbeza. Kalau ROR naik, time taken akan turun. Maksudnya time taken akan jadi pendek lah, short. Cepatlah sebab rate of reaction tu cepat. So masa yang diambil untuk reaction tu berlaku pendek. Okay. Kalau ROR ni berlaku slow sangat, kadar tinggal dia slow sangat, time taken dia akan jadi long lah. Macam tu yang dimaksudkan dengan ini. Tapi ini dia takkan tanya dalam soalan. Cuma dia nak bagi faham dulu sebab dia nak kaitkan dengan maksud tu. Okay, rate of reaction is inversely proportional to time. Maksudnya kalau rate tu dia bertentangan lah. Inversely proportional kan. Kalau rate tu tinggi, time tu akan jadi short. Kalau rate tu rendah, rate tu slow, time taken akan jadi long. Okay, ini ayat dia. The rate of reaction is high if the reactions occur fast within a short period. So rate of reactions kalau tinggi, so short period of time lah akan, maksudnya dia ambil masa yang pendek lah untuk tindak balas tu habis berlaku secara lengkap. Okay, then the rate of reaction is low, rendah kan. So kalau kadar tindak balas tu rendah, so reaction tu bermaksud slow lah kan, slow reaction. So within a long period, maksudnya ROR kalau dia rendah, time taken akan jadi sangat lama untuk kita tunggu dia betul-betul complete reactions tu. Okay, siapa tak faham? Angkat tangan pakai ni je, pakai things yang simbol-simbol tu je. Adila ada Adila. Mikael ada Mikael. Is Mikael ada tak? Siapa tu? Siapa angkat tangan? Sekejap kita tengok sikit. Is Mikael angkat tangan sebab tak faham ke angkat tangan sebab ada? Ke tak boleh on mic? Kalau tak on mic nanti PM teacher. Teacher tak faham. Zaim ada tak? Ada. Ada. Hazim ada tak? Ada. Ada. Hazim faham tak maksud teacher ni apa? Faham teacher. Oh, faham. Thank you. Adriana ada? Adriana ada, Adriana? Adriana? Ada. Okay. Ayuni? Kena tanya, dia sekali-sekali kena tanya. Ayuni ada? Ada. Ada, okey. Alright, so itu sahaja tentang yang awal-awal ni So kita ulang balik, tak nak laju sangat. So yang pertama ni kita belajar dulu siapa yang jadi rate of reactions ni dia ada melibatkan kadar tidak balas ni ada melibatkan reactions yang perlahan, reactions yang cepat. Okey, so yang ini wajib tahu contoh-contohnya ni. Part ni wajib tahu contoh-contoh reactions yang cepat, reactions yang lambat. Macam mana nak tahu dia cepat ke tak based on ni yang kita bagi tahu ni. Okey. Alright. So terus pergi ke bawah sikit penggunaan term. Bila nak cakap pasal tindak balas tu yang berlaku tu kan, tindak balas react tu kita pakai perkataan slow ataupun fast reaction. Okay, so bila nak cakap tentang masa, gunalah perkataan long ataupun short. Okay, bila nak cakap pasal kadar tindak balas, okay, kita pakai low ataupun high. Balik nota kecil tu kan. Okay, next. So pergi kat definition yang sebenar. Definition rate of reactions. Okay, ini wajib hafal. Nanti teacher ajar cara nak jawab. Sebab dia kena sebut kadang-kadang kalau dia minta general definition, yang ni boleh lah. Kalau dia minta definition based on experiment, kita just gantikan dengan that yang dia guna tu je. Okay, tapi tak apa yang tu. Sebelum kita buat soalan, kita fahamkan dulu definition yang basic dulu. Okay, definitions of rate of reaction. The rate of reaction is the changes the quantity of reactant per unit time atau or changes in the quantity of product per unit time. Dia di sini. Contoh kita ada satu reaction Mg tambah ECl. Dia akan dapat NgCl tu tambah H2.
Okey. Saya nak tanya. Kalau reaction berlaku, awak rasa reaktan ni semakin bertambah ke berkurang? Bila reaction berlaku, adakah reaktan akan semakin bertambah ke berkurang? Siapa nak jawab? Teacher tanya tu je. Bila reaction berlaku, reaktan tu, bahan tidak balas tu, adakah selepas reaction dia semakin bertambah ataupun semakin berkurang? Jawab je lah, salah pun tak apa. Siapa yang Hazim ke, Mikail ke, Zaim ke, tak cukup markah gitu. Apa Hazim? Berkurang. Hazim, semakin berkurang? Yes. Apa yang akan bertambah Hazim? Kalau reaktan berkurang, apa yang akan bertambah Hazim? Siapa nak tolong Hazim? Apa yang akan bertambah? Kalau reaktan tu berkurang, apa yang akan bertambah? Dia suka Zahra. Apa yang bertambah? Siapa nak tolong? Masa bertambah. Everybody go. Masa based on ni chemical equation, based on chemical equations tu yang teacher bagi tu kan. Okay, kalau reaktan tu berkurang, apa yang akan bertambah nanti selepas reaction tu? Apa yang jadi makin banyak? Siapa yang cuba tadi tu? Bayangkan ni. Siapa tadi tak boleh nak capture tadi? Siapa yang cakap masa bertambah tadi? Kalau nak pergi markah ni. Yasmin yang jawab tadi. Bukan teacher. Memang tak cakap. Yasmin ke? Bukan. Bukan? Siapa kawan awak tu? Siapa yang jawab tadi? Yuni Yuni Allah Yuni. Okey, salah ke betul ke apa? Okey, maksud teacher macam ni. Okey, teacher nak kaitkan dengan maksud definition kan. Dia memang agak boring sikit lah nak cakap pasal fakta definition semua tu kan. Nanti bila kita dah laju sikit, banyak graf apa semua tu, otak awak akan berjalan dengan laju. Okey, definition of rate reactions ni, reactions ni berdasarkan reactions yang kita dah belajar sama ni. Chemical equation tu, chemical reactions yang kita tulis tu kan. Reaction yang kita nak tengok. Okey. So, kalau kita buat satu-satu, kalau lah chemical reactions tu berlaku, yang akan berkurang bahagian reaktan. Sebab kita guna dia. Kita guna dia untuk hasilkan produk. Siapa yang akan bertambah? Produk lah yang akan bertambah. Reaktan akan makin berkurang. So, rate coefficients ni apa nak dikaitkan? Okey, rate coefficient ni adalah sesuatu perubahan yang berlaku kat reaktan atau kat produk mengikut masa yang ditetapkan. Contoh rate coefficients tu, contohlah MgCl dengan HCl ni berlaku dengan cepat. So rate coefficients tu rate coefficients tu high lah kan. So time taken dia apa yang berlaku? Kalau ROA ni maksudnya Mg ni laju dia bertindak balas dengan HCl, so dia akan hasilkan produk. Maksudnya dia akan hasilkan produk tu dalam masa yang sangat singkat. So time taken dia akan jadi sangat pendek. Itulah rate coefficient. Rate coefficient ni bila ada perkataan rate, awak belajar fizik tu kan. Kalau ada perkataan rate, dia mesti berkait dengan masa. Masa. Kadar tindak balas tu berlaku cepat ke lambat? Dia mesti ada masa. Adakah tindak balas tu mengambil masa yang sangat panjang ataupun sangat pendek? Itu kadar tindak balas. Kalau reaction is reaction. Berlaku ke tak reaction tu? Berlaku. Tak berlaku. Kalau kadar ni, kadar tindak balas tu, kadar tindak balas tu ambil masa lama ke sekejap je? Rate mesti kena ada masa. Kalau lah rate of reactions ni antara Mg dengan HCl tu sangat cepat, so tiba-tiba dah ada produk dah, maksudnya rate of reactions dia high and time taken yang diambil adalah sangat short. So kalau lah Mg and HCl kita react, tapi produk tu Allah slownya nak nampak gas tu keluar. Slow sangat nak nampak gas tu, kita boleh nampak bubble-bubble kan. Nampaknya lah. So kita katakan rate of reaction tu is low and then the time taken is long lah. Masa yang diambil sangat panjang disebabkan ROA dia sangat apa? Sangat rendah. Macam tu. Okey, keluarlah definition macam ni.
rate of reaction is the changes in the quantity of reactant per unit time. Kan teacher kata rate ni mesti ada berkaitan dengan masa. Okay, apa-apa perubahan of reactant ni per unit time. Sama ada reaktan ni dia cepat habis ataupun lambat habis dalam masa ni lah dia, masa dia panjang ke pendek ke atau ini. Kalau tak nak cakap pasal, kalau definition tu tak nak cakap pasal reactant, cakap pasal ni produk. The changes in the quantity of product per unit time. Itu adalah kan tidak balas satu. Maksudnya produk tu dihasilkan dalam masa yang singkat. Ni, produk dia bertambah dalam masa yang singkat. Inilah the changes in the quantity of product per unit time. Macam tu, dia kena ada per unit time. Kena ada per unit time. Kalau tidak balas tu berkait dengan masa. Kalau macam mana, kenapa? Sebab bila kita buat reaction, kita nak tengok apa yang jadi ke produk tu kan. Kita tengok, kita nampak benda tu. So kita boleh record time taken tu. Okay, reaction yang berlaku kita tak nampak Mg tu form bond ke, tak nampak. Yang kita hanya nampak adalah observation tu. Kadang tindak balas tu berlaku. Dan time taken kita boleh record. Bila kita nampak bubble je, okay, kita pakai stopwatch kan. Kita nampak bubble je, kita stopwatch kita. So kita nampak reactions ni berlaku dalam masa 1 minit. Maksudnya time taken kita boleh dapat, kadar tindak balas pun kita boleh dapat. Yang kita tak nampak ni, yang kita tak nampak dalam reactions tu adalah reactions lah. Yang kita tak nampak apa yang berlaku dalam tu adalah reaction tu lah. Kadar tindak balas kita boleh dapat, masa pun kita boleh dapat based on apa yang kita observe. Okay, jangan rasa macam susahnya, tak ada pun sebenarnya. Sebabnya kita tak boleh latihan lagi yang bagi nampak benda tu lah. Apa yang kita belajar ni. Ni kan baru nak kenal kan. Definition, sekali lagi titik ingatkan. Definition, siapa yang boleh nota tu tolonglah buat. Rate of reaction mesti berkait dengan masa. Bila soalan minta buat definition, awak mesti kena letak per unit time. Per unit time. So dua definition yang awak boleh buat, sama ada awak nak cakap the rate of reaction is the changes in the quantity of reactant per unit time, atau sampai situ je kan. Tak nak buat yang ni pun pasal produk pun tak apa, dia salah satu. Okay, atau awak nak buat the rate of reaction is the changes in the quantity of product per unit time. Maksud tu salah satu. Okay, tapi kalau soalan minta based on experiment, ni awak kena tukar kepada apa yang diguna lah. Contohnya the changes in the quantity of magnesium, macam tu, per unit time. The rate of reaction, the changes in the quantity of magnesium and per unit time awak sebut tu. Atau the changes in the quantity of hydrogen gas per unit time, kena sebut tu. Okay, ni secara umum dia lah. Definition secara umum dia. Okay, teacher pukul 9 teacher nak rehat sekejap, nak tukar bateri pen. Okay, so ini ayat ni dia tukar jadi dalam bentuk formula. Formula ni lah yang kita akan pakai dalam setiap pengiraan ROR. Okay, andai kata soalan minta awak definition, awak buat dalam bentuk ayat. Tak boleh buat dalam bentuk formula. Kalau dalam fizik, kalau dia tanya definition, kalau buat dalam bentuk formula dapat markah kan? Chemistry tak boleh. Chemistry kena buat dalam bentuk ayat definition Okay, cuba kita kat sini. Cuba kat atas, bagi nampak sikit. Tak tahulah nampak tu. Tengok sini. ROR awak boleh buat the changes in the quantity or amount of reactant per unit time. Atau definition awak yang diterima adalah the changes in the quantity or amount of product per unit time. Salah satu pilih salah satu, jangan ambil dua-dua. Salah satu. So ada kata reactant per unit time tu yes, betul lah definition tu. Alright. Sebab apa? Dalam satu chemical reaction, dia mesti ada perubahan kat reactant, mesti ada perubahan kat produk. Biasanya reactant memang akan berkurang.
produk akan makin bertambah. Macam tu. Perubahan itulah yang kita boleh keluarkan definition rate of actions tu. Perubahan tu mengambil masa. Perubahan tu adalah rate of actions. Mengambil masa yang sekejap. Sebab itulah rate of action kalau dia jadi kalau sangat tinggi, so time taken short. Macam tu. Faham tak? Okay, kita nak tanya Amni. Amni. Ya. Amni. Amni faham tak? Faham? Sorry, tak dengar. Apa? Faham, teacher. Okay. Macam tu maksudnya. Right, so yang ini adalah formula yang kita perlu hafal. Rate of reactions change in the quantity of reactant of product per maksudnya dalam per tu bahagi per tu bahagi per apa per unit time changes occur. Daripada ayat ni keluar di dalam bentuk formula. Macam mana kita nak tukarkan ayat ni dalam bentuk formula? Change in the quantity of reactant or change in the quantity of product per ni bahagi per unit time. Sebab tu dia bahagi kat sini. Kalau pasal kan kalau sebut concentration punya unit mole, kita tak pernah sebut mole dm cube. Mole dm negatif 3 tak pernah sebut. Mole dm negatif 3 tak pernah sebut macam tu. Cik sebut macam mana? Mole per dm cube. Tu cara nak sebut. Mole decimeter ataupun nak sebut mole per decimeter cube. Sebab apa? Sebab negatif ni kenapa dapat macam ni? Sebab dia daripada ni. Mole per dm cube. Mole per dm cube. Sebab tu bila kalau kita tak nak buat per, kita buat naik dm cube tu. Jadilah mole gini. Faham tak? Bila nak sebut mole, nak sebut ni, kena sebut mole per dm cube. Teacher tak pernah sebut mole dm cube negatif 3. Tak pernah sebut. Tak pernah sebut. Mole dm negatif cube. Tak pernah sebut. Teacher sebut mole per dm cube. Tapi teacher tulis gini. Sama juga ni. Gram sama juga molar mass. Teacher tak pernah sebut gram mole negatif 1. Gram mole negatif 1. Teacher sebut apa? Teacher sebut ini. Gram per mole. Gram per mole. Tu cara nak sebut siapa yang tak tahu lagi, siapa yang baru tahu, ini cara sebut. Form 10 pada saya ada masalah, diorang present amali. So diorang present, diorang banyak cakap pasal concentration. Ramai cakap mole dm negatif 3, mole dm negatif cube. Salah terms tu. Teacher diam dulu lah, lepas pada tu teacher tegur lah. Mole per dm cube cara nak sebut sebab negatif 3 ni datangnya daripada bahagi tu. Macam tu lah. Okay, tak apa lagi. Nanti awak tengok lah macam mana Alright, so ini hasil dia. Ini mungkin boleh jadi dalam bentuk mass, mungkin boleh jadi dalam bentuk volume, tak kisahlah, asalkan dia melibatkan measurement lah, apa yang kita boleh ukur, berat jisim je ke, volume je ke, and then time taken ni boleh jadi dalam second, minute ataupun hour. Okay, tapi slowly nanti awak nampak lah. Mungkin sekarang mungkin certain of you lemah maths, lemah physics, macam tu dia tak boleh nak dapat ni, tak apa, nanti kita try cubalah kita cuba sikit-sikit Okay, during the reactions, the quantity of reactant used decreases. Ni yang teacher bagi tahu, during the reactions, the quantity of reactant memang akan berkurang sebab akan ada produk yang akan terhasilkan. Produk tu dari siapa? Daripada reactant tu lah. So apa yang akan berlaku, quantity pun akan produk pun akan semakin meningkat. Jadi kat sini, untuk kalau lah dalam soalan tu dia bagi kita mass, so mass tu biasanya dalam gram. Kilogram jarang. Okay, kalau dalam soalan tu dia bagi kita volume, so volume tu untuk gas lah. Dua benda dia akan bagi, cm3 ataupun dm3. Ingat mass memang dalam gram, tak pernah dia bagi dalam kilogram Okay, kalau volume sama ada cm3 ataupun dm3. Okay, ni apa benda nanti teacher beritahu. And then for the quantity of soluble substance, the concentration measured in mole per dm cube. Okay, tak apa itu, mungkin student tak faham.
Okay, tak apa, daripada ayat ni kita pergi kat sini. Alright. So, untuk rate of reaction yang kat atas change in the quantity ni, change in the quantity kat atas ni, change in the quantity tu boleh jadi dalam bentuk mass, volume atau concentration. Bila nak maksud teacher, kenapa kena tahu bila nak buat calculation, dia mesti ada something over something divide by massa. Something tu apa? Sebab ROR kan, ROR change. Change over time kan, kita tahu lah time taken ni, kita senanglah nak tahu kan, dia saat ke, dia minit ke, dia hour ke, memang dia time. Kalau change ni dari segi apa? Dia akan bagi mass, ataupun dia akan bagi volume, ataupun dia bagi concentration. 3 benda tu. So bila nak mengira, pastikan mass ataupun volume atau concentration tu ada duduk atas ni, bahagian change ni. Dan masa tu duduk di bawah. Okay, masa boleh jadi dalam second, minit ataupun hour. Alright, so tengok sini. Penulisan unit dulu. So clear unit ada 3 jenis. Ada 3 jenis unit rate of fractions. Kita dah belajar dah, ni adalah ini adalah unit yang umum. Okay, rate of fractions sama dengan change in the quantity of reactant ataupun produk over time taken. Change tu dari segi apa? Mass, volume or concentration. Okay, divide by time tu sama ada time tu dalam keadaan apa? Second, minit ataupun hour. Okay, macam mana nak tulis dia dalam bentuk unit? Ni. Macam mana teacher dapat negatif macam mana ni? Negatif ni. Kita pergi sini. Ni sangat fizik je. Kat sini. Okay, macam mana dapat formula gram per ni? Gram as negatif 1 tu. Okay. Ni ROR. Okay, kita pergi kat nombor 1. Okay, macam mana dapat negatif 1? Sebabkan ni. Gram, sebab gram kan? Gram. Okay, macam mana dapat? Tengok sini, gram. Negatif 1 ni bermaksud bahagi. Negatif bermaksud bahagi. Bahagi apa? S. S maksudnya gram bahagi second. Penat nak bagi, nak fahamkan unit sahaja. ROR ini pula. Okay, apa maksud gram per minit ni? Bermaksud formula dia mesti ini, gram bahagi minit. Sebab itulah keluarnya gram. Bila dia nak tulis, bila kita nak buat, contoh kan awak nak buat jawapan kan, ROR, contoh teacher bagi ROR 5 bahagi tanah, bagi nombor genap 6 bahagi 2 second. Teacher bagi dalam soalan bagi 6 gram. Lepas tu dalam masa 2 saat. Awak pun nak kira ROR dia. Awak pun nak kira. Mestilah gram bahagi time taken. Sebab time taken kena duduk bawah. So akan dapat 3. Takkan nak buat unit 3 per S? Pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak unit macam ni? Pernah jumpa tak unit macam ni? Tak. Yasmin pernah jumpa. Siapa pernah jumpa? Tak pernah tak? Tak pernah lagi. Tak boleh buat unit macam ni. Apa nak kena buat? S ni kena bawa naik. S kena bawa naik. S ni bahagian bawah kan? Bila dia bawa naik, dia akan jadi negatif 1. S negatif 1. Sebab tu jadi gram 3 negatif 1. Macam tu. Dia pergi kat sini pula. ROR kita bagi, okey. Awak ada 10 gram. Dalam masa tindak balas, kadar tindak balas tu hanya mengambil masa selama 5 minit. Kira ROR dia berapa? Awak pun kira. 10, teacher bagi 10 gram. Dalam masa 5 minit. Kita pun buat kat bawah tu, 5 minit. Minit boleh buat min bukan yang semin, min. Tiba kan. 10 gram bahagi 5 dapat 2. Adakah minit awak nak buat gini? Tak boleh. Minit tu kena buat naik atas, bila buat naik atas daripada bahagi nak buat naik atas dia kena ada negatif 1. So jadilah yang ini, terjadilah ini gram per unit. So teacher akan tulis 2 gram
Gini pun boleh. Tahu? Gram penuhkan minit so pun boleh. Macam tu. Okay. Kena faham dah ni. Faham ni. Kalau dalam kecil awak tak tahu je cikgu cakap pasal unit. Dalam maths pun ada kan, awak pun buat tak tahu je. Dalam chemistry pula ada. Buat tak tahu langsung. Memang ada masalah lah. Okay. Sama jugalah benda-benda lain. Kalau teacher bagi volume dan masa, bila buat unit tu awak naikkan unit masa ke atas. Bila naikkan masa tu ke atas, dia akan jadi negatif. Macam tu Siapa macam siapa gram per mole. Ni unit ni bermaksud gram over mole. Yang jadi negatif tu sebab kita buat ni atas, mole ni buat ni atas. Bila nak buat ni atas, kita kena letak negatif tu lah. Okay. Kalau lah ni mole dm cube bahagi dm cube, negatif mole dm cube. Okay, macam mana nak buat unit dia? Buat naik atas. Mole per dm cube. Sebab tu negatif sebab dm cube tu kita buat naik atas. Itulah. Okay. Alright, so teacher rasa nak masuk sampai calculation tu. Teacher nak masuk sampai sini. Okay, ada 9. Teacher kata nak rehat kan? Sikit lagi. Yang ni. Itu dia pasal ini. Pasal ini ada take note. Yang ni. Okay. Alright, so untuk pengiraan ROR mesti melibatkan mass atau volume atau concentration. Masa tu tak kisahlah, masa tu is masa kan. Gram, volume dia tu Okay, ini biar dulu. Okay, tak apa. Macam tu. Tunjuk dululah. Okay, graf pasal apa? Sebab kita nak mainkan graf kan, tapi ni bukan teacher nak bagi tahu kena kira apa yang benda dalam graf tu, tak ada. Teacher nak bagi tahu kenapa bentuk graf tu macam tu. Kita tengok sini. Kalau lah graf tu minta kita buat sketch reactant over time taken, graf tu akan jadi gini. Ke bawah gini. Sebab reactant always berkurang, decrease. Reactant akan berkurang. Macam ni. Okay, kalau lah sudah sketch graph for change in the quantity versus time taken. Awak buat gini. Sketch ni tak payah ada, tak bagi data. Dia perkataan sketch tu akan salah. Ni menunjukkan reaktan semakin meningkat, sedangkan reaktan semakin menurun. Ni adalah graf yang sebetulnya. Kalau dia kata sketch graph changes in the quantity of product versus time taken, produk mesti meningkat. Kalau student buat gini, salah sebab produk always meningkat. Sebab tu graf dia macam ni untuk produk, untuk reaktan dia akan makin menurun macam tu. Okay, itu baru pengenalan Alright. So untuk changes that occur during reactions, kita akan start 9.10 nanti. Kita nak rehat sekejap 9.10
Okay, dah 9:10. Sekejap kan. Okay, teacher nak stop dah kat ini. Changes that occur during reactions, nanti teacher and then teacher nak buat latihan sikit. So latihan tu bukan homework kot. Jangan percaya teacher tengok dulu. Okay So habis yang kat bahagian unit, habis kat situ kita pergi kat teacher bagi tahu setiap reactions yang berlaku, reactant mesti berkurang. Kan? And then product mesti bertambah. Tapi teacher cakap based on apa? Okay, yang berkurang, yang bertambah tu based on apa yang kita nampak dan juga apa yang kita measure tu lah sebenarnya. Bukannya teacher pandai-pandai cakap ini reaktor macam kurang je, berkurang lah. Bukan. Macam tu kalau produk rasa nak bertambah, tambah lah. Bukan macam tu bukan ikut naluri teacher, bukan. Dia based on apa? Based on apa yang kita nampak, observable dan juga apa yang kita boleh measure. Measure tu dari segi gas. Gas kita boleh measure pakai burette tu, dia ada cara dia. Ataupun solution kita boleh dapat ke kan? Itu apa yang kita nampak lah tu. Ataupun keluar precipitate. Keluar precipitate tu bukan kita measure kan? Precipitate tu adalah apa yang kita boleh observe. So precipitate tu dia dalam bawah observable lah tu. Okay. So when a reaction occur. Okay, when a reaction occur. Okay, apa yang kita boleh nampak? Perubahan, penurunan, decrease in the quantity of reactant. Okay, macam yang kita bagi tahu tu, bila chemical reaction tu berlaku, reactant mesti berkurang. Okay, apa yang akan bertambah dia adalah produk. Okay, based on apa kita bercakap ni? Based on apa yang kita boleh observe dan apa yang kita boleh measure. Ni contoh-contoh dia. Ni contoh-contoh yang kita boleh katakan produk yang kita boleh nampak lah, reaktor tu semakin kurang, produk tu semakin bertambah. Ni contoh-contoh dia. Okay. Okay, example untuk yang observable ataupun measurable changes, soalan suka juga tanya tapi dalam objektif je lah biasanya. Okay. Kalau produk, biasanya kita boleh tengok volume of gas release. Kita akan nampak bubble naik. Nanti kita akan collect dengan burette. Kita akan burette kan ni? Ya Allah. Macam pokok je. Okay, burette dia begini. Yelah. Okay, macam mana kita nak ukur gas pakai burette? Nanti ada gambar kat bawah. Tak payah lukis lah. Okay, itu adalah ini produk. And then volume of gas ni kita boleh measure. Sebab tu lah kita boleh cakapkan produk memang akan bertambah bila reaction tu berlaku. Okay, net formation of precipitate. Ini pun produk. Kita boleh, kalau produk boleh measure ke tak boleh. Kita hanya boleh nampak je. Ni observable. Sebab ada produk yang boleh menghasilkan. Sebabnya precipitate kan. Kita tak timbang, kita tengok je precipitate form. So observable lah. Okay, volume of gas ni kenapa boleh measure? Sebab kita tak burette tu kan ada skala tu kan. Skala tu yang kita rujuk tu. Okay kan. Aduh, teacher akan bergedil. Okay ni change the mass side. Okay, ini reactant. Kita nak tahu dari segi apa ni, observe je. Okay, contohnya macam masuk kebetulan masak juga magnesium kan. Dia ada asid. Lama-lama magnesium tu kecil. Maksudnya reactant tu berkurang lah tu. Mass of slate ni dia tu kepada observe lah. pH value ni jarang-jarang sekali kita pakai. Jarang-jarang sekali keluar dalam exam, sorry. Okay, concentration, yes. So change the pH value tu teacher tak bagi jawab lah sebab teacher nak cakap tentang apa yang kita akan buat dalam eksperimen. Concentration ni kita boleh tengok dia. Okay, ni reactant. Macam tu, observe. Benda-benda gitulah. Okay, color boleh sikit. Color, ni tak berapa sangat lah. Color kan. Change in temperature ada sebab dia ada factor kat situ. Electrical conductivity and change in pressure. Pressure ni tak ada dah, dulu ada dalam SPM. Maksud apa yang tak ada tu maksudnya kita dah tak cakap pasal dia dah lepas ni. Lepas ni kita akan cakap pasal ni. Temperature, concentration, mass, precipitate, volume semua tu. Okay, ini. Okay, dari ni electrical conductivity jarang, tak ada ditanya. Color intensity pun tak ada ditanya.
pressure pun tak ada. Tapi dia boleh jadi contoh je lah. Okay, dari segi eksperimen kita buat. Kita lihat bawah sikit. Inilah dia. Ini yang observe eksperimen yang awak kena get familiar lah dengan dia. Tapi SPM suka ini. Ni tak ada. Teacher beritahu kita. Okay, so tengok kat sini. Sedangkan dua-dua boleh buat. Okay, cuma SPM sudah buat ni. Okay, dua-dua ni adalah metod yang digunakan untuk kita measure gas. Sebab apa? Sebab kita pakai shrink. Dengan ni, semua ada ni skala dia. Ukur kalau gas tu dia tolak shrink tu sampai ke paras 10. Maknanya kita kira lah yang kosong tu kan yang kita tak nampak tu, ilusi kita tu, itu adalah gas tu. Dia tolak shrink tu maknanya ada benda lah dekat situ. So kita ukur. Macam tu shrink tu kan shrink gitu kan. Dia tertolak sampai paras tu pula berapa? 10. Maknanya gas yang terkumpul adalah 10 macam tu. Tu kita tengok kat sini magnesium dengan asid. So magnesium adalah asid react dengan reaktif metal akan menghasilkan salt dengan hidrogen gas. Okay, apa yang kita nak observe ni? Okay, kat sini ni magnesium dengan sulfuric acid menghasilkan magnesium sulfate dengan hidrogen gas. Okay, apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok ni sahaja. Dalam ni gas sahaja. Yang ni kita tak tengok. Ni dalam acid and base. Ni kita nak tengok gas. Sebab gas yang boleh kita ukur. Magnesium sulfate kita tak nampak. Okay, sebab dia adalah soluble salt. So dia akan ada kat sini. Tapi kita tak nampak apa-apa. Yang kita boleh nampak adalah production of hydrogen gas. Dia tolak shrink tu. So dia ada kat sini. So kita boleh ukur dia. Ini kita tak kira lah ni. Sebagai apa yang kita boleh. So produk kita akan tengok kepada product of produk lah ini kan. So kita nak tengok apa? Volume of gas. Itu kita nak tengok. Yang magnesium sulfate tak ada. Sebab tak nampak sebagai soluble salt kan. Tak nampak. Tak nak ukur. Okay, ini nak ukur apa? Magnesium dan reaktif nak ukur apa? Kita nak tengok magnesium. Magnesium sebab dia mass, lama-lama dia dissolve. Ini reaktan. So apa yang kita nak ukur mass dia. Yang kita boleh nampak macam tu Okay. So tengok kat sini decrease. Tengok decrease in the mass of magnesium. Reaktan lah. Reaktan semakin berkurang. Kenapa magnesium? Okay, produk increase. Produk apa yang increase? Hydrogen gas. Kita tak cakap pasal magnesium sulfate pun. Nanti benda ni berkait tau. Ni teacher bagi tahu sikit-sikit tak apalah awak tak dapat nak capture banyak benda kan. Apa lagi? Okay, ni keluarlah formula dia iaitu decrease in mass sebabnya yang berubah tadi mass of magnesium. Okay, satu lagi increase in volume sebab apa? Hydrogen gas yang kita nak tengok iaitu volume of gas. Itulah keluar kita. Kita tak cakap pasal mass of magnesium sulfate ada. Okay. Tak apa lagi. Memang teacher lah awal-awal minta order. Mesti tengah ambil order kan. Okay, tapi di sini ni sebenarnya ada eksperimen dia. Studi yang saya letak macam ni. Okay. Reaction ni biasanya melibatkan asid tambah metal karbonat. Dapat salt, water, carbon dioxide. Okay, apa yang kita nak ukur? Okay, kita nak ukur sini ni. Yang dalam bentuk solid iaitu metal karbonat. Asid tak nampak. Asid tak nampak dia berkurang. Kita nak tengok yang adalah calcium karbonat tu, mass dia. Ni yang kita nak ukur. Ada sebab kenapa teacher buat macam ni tapi teacher tak nak detailkan lagi. Okay, then salt. Salt dia adalah calcium chloride, water dengan carbon dioxide. Okay, awak agak antara tiga tu mana yang kita boleh ukur? Adakah kita boleh nampak salt berubah ke, menaik ke, meningkat ke? Salt tu soluble. Bila soluble dia color solution boleh tak? Siapa nak bagi idea? Siapa yang kita nak observe sekarang ni? Adakah salt? Adakah water? Adakah gas? Khalif. Khalif terus. Khalif. Apa yang kita nak ukur Khalif? Khalif. Mana Khalif pergi? Bagi tahu teacher Nora. Takut tak? Okey, Aimi. Aimi ada tak Aimi?
Amy ada? teacher. Ada. Amy rasa apa yang kita nak ukur ni? So kita boleh nampak tak perubahan tu? Amy? Water kita boleh nampak tak water? Boleh. Apa dia Amy? Tak dengar lah. Apalah teacher jawab. Kita nak yang boleh nampak adalah apa dia Amy? Tak ada dah? Tak dengar. Yang kita nak ukur adalah carbon dioxide. Kita nak ukur gas dia. Yang ini boleh ukur tak? Tak boleh. Tak nampak sebab dia ada kat sini dan dia soluble, colourless. Kita tak nampak pun. Water tak nampak. Dia duduk dalam ni. Tak ada. Tapi gas kita boleh ukur. Macam mana nak ukur walaupun dia colourless. Okay, dia akan ada bubble-bubble lain dia akan keluar sini. Dia akan masuk sini, bubble-bubble tu naik. Carbon dioxide akan naik. Dia akan tolak air. Apa jadi ke air tu? Air tu akan menurun macam tu. Macam mana nak measure angka kosong ni? So keluar 20 cm3. Macam tu. Carbon dioxide ni yang boleh kita measure sebenarnya. Inilah dia volume of gas. Volume of gas lah. So yang ni tak ada dalam calculation, ni pun tak ada dalam calculation. Ini ada dalam calculation, ni ada dalam calculation. Calculation apa? Kira ROR. Okay. Calculation apa kita boleh buat untuk ni satu, untuk reactant satu, untuk produk satu. So, keluarlah ini. Decrease in mass, time taken. Increase in volume, time taken. Okay, maksudnya change ni, change yang di atas ni, apa-apa yang kita boleh observe. Okay, kalau buat gini, decrease in acid. Kau buat kat sini. Kau pun ambil volume acid. Salah. Sebab acid kita tak nampak. Okay. Ataupun nak kira ROR, increase in water. Salah. Sebab kita tak nampak. Water tu naik ke banyak ke tak. Increase in volume of carbon dioxide betul. Sebab kita nampak. Okay, sekarang ni memang awak tak nampak lah. Sebabnya blur lagi kan. Okay, so tak apa yang tu. Right, so yang ini, yang kat bawah ni dalam buku teks. Ni ada eksperimen kita dalam formation of precipitate. Yang ini bukan melibatkan pengiraan macam ni. Macam ni pengiraan ni. Sebab kita ada value kita. Yang ini hanya observe sahaja. Ni observe sahaja. Yang mudah. You tak nampak X tu maksudnya reaction tu berlaku lah tu. And then kita boleh stop time taken tu once kita dah nampak X tu. Kita tak apa. Tak ada calculations Decrease in mass of reactant ni jarang-jarang kita ambil yang kita ni. Kita timbang tu tak apa ni. Yang ini. Yang ini sangat penting dalam eksperimen. So eksperimen kita tak nak masuk hari ni. Kita akan sambung balik, kita akan ulang balik apa yang teacher explain ni. Dia agak kompleks sikit sebab baru nak kenal lah. Okay, so ada lagi 7 minit. Kita kat sini. Okay. So untuk tip ni, untuk tajuk ni, yang kat handout teacher bagi ni, handout yang teacher bagi kat dalam group tu, tolong praktis ni. Yang ni wajib buat formula dia. Ni homework baru. Kata jangan percaya teacher ni. Ni homework. Kenapa dalam senarai ni wajib praktis chemical formula dia? Chemical formula teacher nak chemical formula apa dia? Sodium sulfate. Awak pun belajar sini. Na2SO4. Itu je teacher minta. Sebab apa? Semua ni sahaja yang akan awak jumpa dalam SPM ataupun dalam tajuk ROR. Kalau tak reti buat chemical formula ni, awak akan ada masalah dalam pengiraan. Sebab pengiraan melibatkan chemical equation. So chemical equation wajib betul. Kalau salah chemical equation habis sampai kat graf semua salah. Satu soalan semua tu salah. Okay, praktis ni. Praktis ni dulu ada sebab nanti teacher beritahu kenapa. Praktis Ni homework. Tu je, yang lain teacher nak jawabkan. Okay, teacher rasa minggu next class ni, sebab nak habis lah. Next class ni kita akan fokuskan kepada handout dan ada dan seterusnya pengiraan lah. Yang atas-atas tu kalau awak rasa tak clear lagi tak apa. InsyaAllah boleh dia boleh relate lah. Okay. So 6 minit yang teacher tak nak bazirkan. Dengar ya. Ada hujung tu ada tu pergi tempat lain tu. Okay. Tindak balas yang kita dah belajar tadi ada 2.
satu fast reaction, satu slow reaction. So kenal kena tahu dah lah siapa slow reaction, siapa fast reaction kan. Okay, and then penggunaan term. Penggunaan term kalau tindak balas kena pakai kataan term fast ke kan. Kalau reaction slow macam tu. Okay, kalau tindak balas tu cepat, so time taken kita nak pakai ayat apa? Pakai perkataan short lah. Time taken tu masa yang diambil tu mestilah pendek. Okay, kalau yang perlahan, reactions dia sangat slow, time taken dia mesti panjang. Okay, dan bila ini kalau cepat, kalau reactions tu cepat berlaku, so time taken pun sangat pendek, kadar tindak balas dia tinggi lah kadar tindak balas kan, maksudnya kadar dia menghasilkan produk tu. Okay, kalau reaction tu slow, time taken yang diambil sangat panjang, so kadar tindak balas dia rendah lah. Okay, so next adalah yang ni. Ni teacher nak conclude apa yang kita belajar hari ni. Yang ni lah dia, iaitu definition. Definition teacher bagi tahu dah, boleh buat dua jawapan. Boleh pilih dua jawapan, sama ada nak cakap rate of reaction is the change in the quantity ataupun amount of quantity, ataupun change in the quantity or change in the amount of reactant. Ataupun nak cakap change in the quantity or amount of product. Okay, tapi jangan lupa per unit time. Okay, so daripada ayat ni keluar satu formula iaitu ROR change over time. Change ni boleh jadi mass, boleh jadi volume boleh jadi dalam bentuk cm3 ataupun m3 kalau mass gram sahaja. Okay, ataupun concentration. Okay, time boleh jadi dalam second, minute ataupun hour. M ni bukanlah min hour Okay, kalau yang ni bergantung kepada apa mass tu, apa yang kita boleh observe ataupun measure sahaja yang boleh masuk dalam formula. Contoh dalam eksperimen tu dia set up untuk dapatkan volume of gas. So dalam pengiraan ROR mesti volume of gas lah. Itu kita akan practice ya. Sekarang kita fahamkan sikit-sikit dulu. Okay, so ni ni teacher sentuh tadi sketch. Kalau untuk reactant dia akan semakin berkurang. Kenapa dia tak sentuh tu, biar dulu. Kenapa tak sentuh zero tu, biar dulu. Okay, next. Ini untuk produk. Sebab produk memang akan meningkat. Kalau reaktan memang akan menurun macam ni. Alright. So yang ini pula, ini adalah contoh-contoh yang boleh kita observe, yang boleh kita measure. Macam yang teacher beritahu tu lah. Alright. Okay, ni pula. Teacher buat ni, kata teacher bila nak pergi kelas, apa dulu lihat dulu. Okay, tengok sini. Kelaskan tindak balas yang cepat ataupun pelan. Selalu macam ni lah. Kadang-kadang dia tinggal kita macam ni. So awak nak buat bentuk dalam point ke ataupun table macam ni, boleh lah. Ni teacher boleh buat table. So tindak balas cepat, apakah dia? Pembakaran, combustion. Ini kalau kimia-kimia tu semua ni yang cepat lah, formation of precipitate tu lah, PPT apa tu, salin lah. Okay, kalau yang lambat rusting. Rusting of iron tu dia berlaku secara, rusting tu pengaratan Okay, fotosintesis ambil masa berhari juga. Chain reaction ni yang melibatkan kimia tu semua duduk bawah ni. Reaction acid dengan metal tu jawapan dia. Okay, so pergi kat sini pula latihan kedua. Ini kita akan stop minggu depan Teacher nak pergi sini sahaja. Okay, kita tengok sini. Identify the changes are observed as below. Okay, dia bagi magnesium react dengan HCl menghasilkan magnesium chloride tambah hydrogen gas. Kenapa dia bold magnesium dengan hydrogen ni? Sebab dua-dua ni yang kita boleh observe. Okay, kalau untuk reaktan yang mana kita boleh observe? Mg. Sebab Mg kita pakai dalam bentuk solid, kita nampak solid tu semakin kecil. Dia decrease lah tu. Okay, kenapa dia tak pilih acid? Sebab acid tu dia duduk dalam tu, dia remain je. Dia tak nampak peningkatan HCl. Kalau 20 cm3 kita pakai, 20 cm3 lah duduk situ. Tak ada tiba-tiba jadi 100 naik. Misteri kan. Tapi kalau ni magnesium kita boleh nampak sebab saiz semakin mengecil, lama-lama dia tak ada dah. Sebab dia react dengan acid tu kan. So Mg. Reaktan Okay, ni reaktan. Okay, untuk produk pula pilih. Siapakah yang boleh kita observe?
hydrogen gas. Sebab hydrogen gas kita boleh ukur. Okay, magnesium chloride ini adalah soluble salt. Kita tak nampak. Warna dia colourless. Kita tak nampak pun dia dah ada ke magnesium chloride. Tak tahu dah ada ke tak. Kita kena buat test pula kan. Test for ion tu pula banyak kerja. So kita obvious nampak adalah hydrogen gas. Okay, bila dia kata identify the changes, pastikan reaktor tu pilih yang mana satu, produk tu pilih yang mana satu dulu. Sebab tu jawapan dia keluar, identify changes tu, changes decrease in the mass of magnesium. Okay, ni increase in the volume of H2 gas. Soalan boleh tanya macam ni. Okay, kita last habis masa dah tu kan. Ini B, calcium carbonate dengan HCl akan dapat ni kan metal carbonate react dengan acid menghasilkan salt carbon dioxide dengan water. Apa yang kita boleh observe bahagian sini? Calcium carbonate. Sebab kita masukkan dalam bentuk solid. Okay, dissolve. Itu yang kita nampak. So kita akan cakap kat sini decrease. Apa kita boleh observe? Decrease in the mass of carbonate. Okay, itu bahagian reaktan. Okay, pergi kat produk pula. Dia pilih satu sahaja. Siapa yang kita boleh observe, calcium chloride ni tak boleh sebab dia soluble salt. Kita tak nampak pun dia dah ada ke belum. H2 kita tak nampak sebab air. Tak nampak pun warna colourless tu. Okay, carbon dioxide boleh sebab kita memang set up burette ke shrink ke memang ukur carbon dioxide tu. So, tulis kat jawapan ni increase in increase in the volume of sperm, volume of carbon dioxide gas. Macam tu. Okay. So itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Minggu depan kita akan buat graf. Kita akan buat graf dan pergi kat sini. Ni eksperimen ni. Dan juga pengiraan sikit lah. Ni banyak graf ni. Gitu. Okay. Homework awak tolong buat yang ini. Calculation yang untuk homework semalam teacher bagi sekejap lagi. Siapa nak buat. Ni kena buat. Kena praktis. Itu saja untuk kelas hari ini. Minta maaf kalau rasa banyak benda yang tak faham tu. InsyaAllah masa akan menjawab. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam teacher. Terima kasih teacher. Salam. Thank you teacher. Thank you, teacher. Salam. Alright.